belajar. Lepas tu apa? Darjah 4 dengan 5 6 kan cikgu rasa kamu dah belajar dah ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ayat tunggal dan ayat majmuk ni kamu akan belajar sampai kamu tingkatan 5. Kamu akan belajar sampai tingkatan 5 lah. Kalau tahap PT3 1 2 3 ayat tunggal ayat majmuk ni paling asas lah. Benda yang paling simple dia jadi keluar. Tapi bila kamu dah masuk tingkatan 4, kamu dah naik tingkatan 5 untuk SPM, dia lagi susah sikit. Dia panjang lah ayat dia. Jadi cikgu nak kamu semua tahu dulu subjek, predikat, subjek tak panggil, dan predikat untuk menentukan ayat tunggal dan ayat majmuk. Selalunya dalam PT3 dia akan minta kamu tukar ayat tunggal tukar kepada ayat majmuk. Macam mana ayat tunggal tu, ayat majmuk tu? Hari ni cikgu akan refresh balik apa yang kamu belajar peringkat sekolah rendah. Cikgu rasa masa tingkatan 1 kamu mungkin dah belajar aku awal-awal tahun dulu. Tapi tak apa, cikgu nak refresh balik, okey? Okey, seterusnya. Cikgu rasa tak dengar sound ni. Sekejap Kamu dengar dulu lagu ni. Ya Allah. Silap pula. Sekejap Kalau tak dengar, beritahu cikgu tau. Dengar tak? Dengar. Dengar Okey, good. Sekejap cikgu main balik. Alah, mana ni? Sekejap dia ni main-main pula dengan cikgu. Okey. Dah. Jadi dengar tak lagu tadi tu? Dengar ke tak? Dengar. Dengar asal siapa tu dia nyanyi tu? Mengantuk pada dengar lagu tu. Asal siapa tu? Lagu tu. Siapa lagi tahu? Lagu tu pasal apa? Ayat tunggal dengan ayat majmuk.
Betul, pandai Adif. Okey, terima kasih Adif. Okey, kita tengok slide seterusnya, okey? Sebenarnya lagu tadi tu pasal ayat tunggal, ayat majmuk, iaitu dia terang benda paling basic lah. Ayat tunggal tu ayat biasa, ayat majmuk tu ayat apa dan sebagainya. Okey. Standard kandungan kita tapak SK hari ini memahami dan membina pelbagai ayat. Standard pembelajaran kita pada hari ini memahami dan membina ayat berdasarkan pola ayat inti dengan betul dan tepat mengikut konteks. Maksudnya kamu akan dapat membina ayat majmuk yang cantik apabila kamu dah belajar pada hari ini. Objektif pembelajaran memahami perbezaan ayat tunggal dan ayat majmuk, iaitu kamu kena fahamlah perbezaan dia ayat tunggal dan ayat majmuk ni macam mana. Yang kedua, membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Contohnya daripada ayat tunggal kamu tukar kepada ayat majmuk. Benda paling senang je yang ni. Okey, tak kira cikgu akan ajar teknik dia. Okey, itu adalah nilai SK, SP dan OP. Okey, seterusnya kita masuk terus slide pertama. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Okey, cuba tengok sini ya. Dia ada satu subjek dan satu predikat sahaja. Guna highlight lah sekejap Okey, dia ada subjek dan dia ada satu predikat sahaja. Maksud dia macam mana? Kamu tengok nak ayat pertama. Saya sakit. Saya tu adalah subjek. Sakit tu adalah predikat. Ingat nak ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Subjek dan predikat tu apa? Okey, bahasa mudah dia. Subjek tu siapa yang buat, predikat tu dia buat apa. Itu je pun. Subjek siapa yang buat, predikat tu dia buat apa. Contohnya saya sakit. Saya tu subjek, sakit tu adalah predikat. Okey? Rumah itu besar. Okey, siapa boleh beritahu cikgu? Sampai mana dia ambil subjek, sampai mana dia ambil predikat? Siapa-siapa boleh beritahu tak? Siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu? Yati ada Yati? Yati ada dengan cikgu tak? Yati? Ya. Yati. Mana subjek dia, mana predikat dia rumah itu besar tu? Boleh terang kat cikgu tak? Mana subjek, mana predikat dia? Tak ada Hayati? Hayati tahu? Oh. Tak, okey, tak apa. Okey, cuba anak-anak murid cikgu tengok ya. Rumah itu besar. Okey, bila dia tanya mana subjek, ambil sampai itu. Ingat tu. Ini adalah subjek. Ingat, kalau ada itu, ingat lah. Kalau ada itu, berhenti sampai itu. Lepas itu tu kamu berhenti. Rumah itu. Rumah saja bukan subjek, ingat ya. Bila ada ayat yang diletak itu, ITU, apabila dia letak itu, kamu palang lepas itu tu. Jadi ia jadikan subjek. Besar jadi predikat. Okey, ingat tu. Rumah itu. Palang sampai rumah itu tu. Bila ada itu, subjek dia sampai itu. Okey? Jadi predikat dia adalah besar. Ingat ayat cikgu sampai kamu kata 5 nanti. Bila ada itu dalam ayat, maka subjek dia adalah sampai itu. Bukan rumah saja. Kena berhenti dekat itu ni. Okey? Jadi rumah itu adalah subjek, besar itu adalah predikat. Jadi inilah ayat tunggal. Saya sakit. Saya tu dia buat. Sakit tu apa yang dia buat kan? Dia rasa. Itu adalah predikat. Okey, kita tengok contoh yang lain. Cakap ni faham ke tak? Faham. Faham Okey, bagus. Senang kan? Okey, kita tengok ayat seterusnya. Nampak tak? Satu subjek, satu predikat. Ni kita panggil ayat tunggal. Bila ayat tunggal, dia ada satu subjek, dia ada satu predikat, iaitu saya. Saya tu adalah subjek. Okey? Saya tu adalah subjek. Manakala sakit itu adalah predikat. Okey, cikgu Bopi. Rumah Ali adalah subjek. Cantik adalah predikat. Ahmad tidak pergi ke sekolah hari ini. Siapa yang buat tu?
Ahmad. Jadi dia adalah subjek. Dia buat apa? Tidak pergi ke sekolah hari ini. Jadi kita panggil predikat. Jadi faham ke tak ayat tunggal? Faham. Senang kan? Okey, bagus. Kita pergi pada slide seterusnya. Contoh ayat tunggal. Ibu saya sedang memasak. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Ibu. Ibu saya nah, ibu saya. Ini kita panggil subjek. Sedang memasak, dia buat apa? Kita panggil apa ni? Yang ni kita panggil apa? Sedang memasak ni kita panggil apa? Predikat. Bagus. Pandai semua. Okey, jadi ibu saya sedang memasak. Ibu tu adalah subjek dan ini adalah predikat. Okey, ibu adalah subjek, sedang memasak adalah predikat. Nampak tak? Ayat tunggal dia ada satu saja subjek dan dia ada satu predikat. Itu je ayat tunggal. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Abang membaca buku cerita. Abang membaca buku cerita. Abang ini adalah berapa subjek dalam ni ada? Berapa subjek? Siapa-siapa boleh beritahu cikgu? Berapa subjek? Satu. Bagus, pandai. Ingat ayat. Bagus. Ingat ayat tunggal hanya ada satu subjek dan satu predikat. Okey? Ingat. Jadi ini adalah satu. Abang. Abang kan dia buat apa? Membaca buku cerita. Ada berapa predikat? Satu juga. Jadi inilah ayat tunggal. Dia ada satu subjek, dia ada satu predikat. Subjek tu siapa yang buat? Predikat tu apa yang dia buat? Abang membaca buku cerita. Kalau cikgu buat abang itu membaca buku cerita, dekat mana subjek dia? Abang itu. Okey, bagus Nafiza, pandai. Abang itu. Ingat, kalau ada itu, berhenti dekat sampai itu. Itu adalah subjek dia. Senang kan? Abang itu membaca buku cerita. Berhenti dekat itu. Okey? Kita tengok contoh ayat tunggal yang ketiga. Kakak menyiram pokok bunga. Kakak menyiram pokok bunga. Jadi dekat sini, cikgu dah tunjuk dah. Dia ada satu subjek dan dia ada satu predikat. Jadi kakak menyiram pokok bunga. Kalau cikgu letak kakak itu menyiram pokok bunga, berhenti dekat mana? Subjek dia. Kakak itu. Okey, bagus, pandai semua. Kalau ada kakak itu, berhenti dekat kakak itu untuk subjek. Menyiram pokok bunga jadi predikat. Okey, itu sahaja ayat tunggal. Itu je lah. Tak ada pun yang lebih-lebih. Mudah kan ayat tunggal kan? Senang sangat. Itu je lah ayat tunggal. Kita tengok balik ya. Ni contoh dia. Saya sakit, rumah Ali cantik. Ibu saya sedang memasak. Ibu saya subjek, sedang memasak. Ingat, lepas kata kerja, bila mula je, ini adalah KK, kata kerja. Apabila mula je kata kerja, auto jadi predikat. Itu je pun. Mudah kan? Kita tengok balik. Contoh ayat tunggal yang kedua. Abang membaca buku. Membaca tu adalah kata apa? Membaca kata apa semua? Kata kerja. Kerja. Okey, bagus, pandai. KK cikgu letak. Kata kerja. Ingat, apabila bermulanya kata kerja, automatik kamu dikategorikan sebagai predikat. Itu je ayat tunggal. Ayat tunggal ada satu subjek, ada satu predikat saja. Dan tak banyak pun. Kalau lebih pada banyak subjek tu, bukan ayat tunggal. Itu adalah tahap PT3 kamu. Okay, kita kata kakak menyiram. Menyiram ni adalah kata kerja. Apabila dah nampak kata kerja, automatik dekat start dekat sini jadi predikat terus. Okey. Itu sahaja ayat tunggal. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan ayat tunggal? Ada. Tak ada. Senang kan? Mudah je pun ayat tunggal kita. Itu taklah susah mana pun. Jadi, faham ke tak setakat ni ayat tunggal? Faham ke tak? Faham. Senang ke susah?
Bang. Senang. Alhamdulillah. Okey. Cikgu, Ya. kalau ayat tunggal lah, subjek dia lebih daripada satu, dia kira ayat tunggal juga ke? Contoh ayat boleh bagi tak? Macam mana? Okey. Tak apa cikgu terang ya. Okey, kamu tengok ya. Ni kan, ibu saya. Nampak tak? Ibu saya kan, dia macam lebih pada dua orang yang buat kan? Faham kan? Okey, ingat ya. Okey, kalau dia ada dua ni, ibu saya ni mewakili mak dia. Jadi kita panggil tetap satu subjek. Rumah saya. Contohnya kita mewakili, dia tu rumah dia kan? Kita panggil satu subjek. Faham ke tak? Okey, contohnya rumah Aiman. Rumah Aiman kan? Okey, kita mewakili Aiman tu. Rumah dia kan? Tu rumah Aiman. Kita kategorikan sebagai satu subjek sahaja. Faham ke tak? Faham. Okey, kita tengok ya. Okey, kalau kamu rasa macam banyaklah subjek ni, macam mana kita nak kategorikan subjek yang predikat? Okey, ingat pesan cikgu. Apabila ke dalam ayat tu kamu jumpa kata kerja. Apabila dalam ayat kamu jumpa kata kerja. Contohnya ni kan sedang memasak kan. Kamu terus stop, kamu buat palang sebelum kata kerja ni, kamu buat palang, automatik ia jadi predikat. Faham? Itu saja teknik dia. Apabila kamu jumpa kata kerja, kamu terus palang depan kata kerja tu. Terus selepas tu jadi predikat. Yang sebelum tu akan jadi subjek. Faham ke tak? Faham? Okey, kita tengok seterusnya. Bagus ya, bagus. Okey, kita tengok yang ayat majmu'. Okey, yang ni fokus. Lalunya dalam Pak Isa dia tak tanya pun ayat tunggal, apa-apa semua tu dia sempat mudah sangat. Tapi dalam Pak Isa dia akan suruh anak murid cikgu semua ni tukar ayat tunggal kepada ayat majmu'. Macam mana tu ayat majmu'? Ni cikgu akan terang. Okey, apa itu ayat majmu'? Ayat majmu' ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek. Lebih atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Dia gabung dengan kata hubung. Ingat, ayat majmu' ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Okey, ingat, ayat majmu' dia lebih daripada satu subjek dan lebih juga predikat dia. Okey? Dan dia guna kata hubung. Cikgu panggil KH, kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung dan, yang, bahawa, apabila. Okey, faham tak setakat ni masuk ke ayat majmu'? Faham ke tak? Faham. Okey, kita tengok slide seterusnya. Ni cikgu cikgu terang lebih detail lah. Okey, ayat majmu' ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek. Cikgu dah warnakan merah tu. Okey, and then yang digabungkan dengan kata hubung. Nampak tak ni contoh cikgu bagi kata hubung? Yang pertama cikgu hubung dan. Yang kedua tetapi. Ketiga sambil, manakala, kerana, atau. Ni semua kata hubung. Ingat, ayat majmu' dia lebih satu subjek. Dia lebih lah, dia banyak. Kemudian dalam ayat majmu' tu dia tambah kata hubung. Dan, tetapi, sambil. Macam mana tu cikgu tak apa, saya cikgu tunjuk. Okay? Namun anak murid cikgu tolong beri perhatian. Alert lah. Okay, kalau ayat dari, ke, di, dia bukan kata hubung. Ingat, dari, ke, di bukan kata hubung. Kata hubung maksudnya dia nak sambung. Dia tolong gabungkan. Contohnya macam jabatan lah. Dari kepala batas kita nak pergi mana? Daripada Bertam kita nak pergi Pon Sus 1000. Dah ada jabatan ataupun highway jalan dia kan. Itu kita panggil kata hubung. Highway itu kita panggil kata hubung. Ataupun dia nak gabungkan ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2. Jadi kan bila ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2 gabung, jadi ayat majmu'. Ingat ya,
Kalau dari, ke, ni dari, ke dan di bukan kata hubung. Kita panggil kata sendi nama. Ia termasuk dalam ayat tunggal. Ingat, kata sendi nama ni semua adalah kata sendi nama yang dikategorikan sebagai yang dimasuklah dalam ayat tunggal. Dia bukan kata hubung. Okey? Faham ke tak? Jelas? Jelas? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Cikgu aku tunjuk contoh. Okey? Ini adalah formula dia. Binaan ayat majmuk. Ayat tunggal tambah kata hubung, tambah ayat tunggal jadi ayat majmuk. Macam mana nak buat ayat majmuk? Kamu kena gabungkan ayat tunggal 1, ayat tunggal 2 jadi ayat majmuk. Mudah je pun. Ingat formula ni. Tak apa, cikgu tunjuk ya. Tada, ini contoh dia. Nampak tak? Ayat tunggal plus kata hubung plus ayat tunggal jadi ayat majmuk. Okey, nampak tak? Adik seorang yang baik. Cikgu guna pen merah lah. Adik seorang yang baik. Ni ayat yang pertama. Cikgu buat ni ayat yang pertama. Ayat kedua, adik sentiasa membantu rakannya. Ini ayat yang kedua. Ini adalah kita panggil kata hubung. Cikgu buat jadi KH. Ingat, kalau dia bagi dua ayat, adik seorang yang baik, adik sentiasa membantu rakannya. Jadi bila dalam soalan dia minta pelajar kena jadikan ayat tunggal, tukarkan ayat tunggal kepada ayat majmuk. Jadi dia bagi dua ayat. Macam mana? Tapi dia nak jadi satu ayat je. Kamu kena tambah dua ni jadi satu ayat je. Jadi ingat pesan cikgu. Bila ada kata nama iaitu adik, nampak tak adik ada berapa? 1 dan 2 kan? Ada 2. Ingat, bila nak buat ayat majmuk, kamu kena potong 1. Faham? Potong ini. Ambil 1 je, jangan ambil 2. Faham? Bila kamu ambil 2, adik ni bila kamu buh adik seorang yang baik dan adik sentiasa bantu rakannya, salah. Kamu tak boleh buat 2 tau. Kamu kena potong 1. Bila ada 2 kata nama, contohnya Aiman, Aiman, kamu kena potong 1 Aiman. Tak boleh ambil dua-dua. Faham? Faham ke tak? Bagus, pandai. Ingat, nampak tak? Adik ada 2 kan? Cikgu potong adik ni. Cikgu ambil 1 je. Jadi, cikgu tambah dan. Nampak tak? Adik seorang yang baik, ni kan adalah kata hubung. Dan sentiasa membantu rakannya. Jadilah ayat majmuk. AM cikgu panggil. Ayat majmuk yang lengkap dan betul. Tepat. Ingat ya, nampak tak? Cikgu buat 1 je adik. Cikgu tak buat tau. Adik seorang yang baik dan adik sentiasa membantu rakannya. Salah, tak boleh. Ingat, kalau ada 2 nama ataupun 2 orang, potong. Maksud dia bukan nama yang sama lah. Adik-adik, abang-abang. Kalau ada abang seorang yang baik, abang sentiasa membantu rakannya. Nafiza, ada dengan cikgu? Ada. Nafiza, kalau ayat abang seorang yang baik, abang sentiasa membantu rakannya, macam mana nak buat jadi ayat majmuk? Abang seorang yang baik dan sentiasa membantu rakannya. Okey, bagus Nafiza, pandai. Alhamdulillah. Mudah kan? Itu je lah ayat tunggal kepada ayat majmuk. Kita tengok contoh seterusnya. Nampak tak? Rahim suka makan sawi. Tanda soal. Rahim suka makan tomato. Tanda soal. Jadi ingat, bila ada 2 benda yang sama, nampak tak apa yang sama? Beritahu cikgu jap. Rahim suka makan. Okey, bagus, pandai semua. Rahim sama. Ada 2. Suka pun ada 2. 2. Makan ada 2. 2. Yang ni je tak sama kan? Sawi dengan tomato, berarti tanda soal. Jadi, kata hubung dia of course lah atau kan? Sudah pastilah atau. Rahim suka makan sawi, Rahim suka makan tomato. Dalam peperiksaan, anak murid cikgu semua kena fikir kata hubung apa yang sesuai nak buh. Kamu kena fikir lah. Rahim suka makan tomato dan Rahim suka makan tomato dan sawi. Dia ada tanda soal kan? Jadi kamu kena fikir lah kata hubung yang sesuai. Jadi nampak tak? Rahim ada 2. Kita potong 1. Potong dah. Suka ada 2. Kita potong 1. Makan ada 2. Kita potong makan. Sebab ada 2 kan? Kita nak 1 je. Jadi bila tukar ke ayat majmuk, jadi apa? Rahim suka makan sawi atau
tomato. Ini adalah kata hubung. Jadilah ayat majmuk. Ni ayat tunggal kan? Ni AT kita panggil ayat tunggal. Ada 2 ayat tunggal. 1, 2. Jadi bila ada 2 ayat tunggal, dia nak jadi ayat majmuk. Ingat, ayat majmuk ada 1 ayat saja. Dia gabung dua-dua tu. Jadi ingat ya, kalau ada 2, potong 1, 1, 1. Jadikan sebagai 1 ayat saja. Janganlah Rahim suka makan sawi atau Rahim suka makan tomato. Salah. Kamu kena potong salah satu yang sama. Okey, setakat ni faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Senang ke susah? Senang. Okey, bagus. Okey, kita tengok seterusnya. Nampak dah kat sini? Ayat majmuk. Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Dan Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Nampak tak? Dan ini semua kata hubung kan? Kata hubung, kata hubung, kata hubung, kata hubung. Nampak tak ayat tunggal dia? Ada berapa ayat tunggal dia? 1, 2. Ada apa yang sama? Beritahu cikgu. Benda apa yang sama? Suhaili suka makan. Bagus, pandai. Kita potong Suhaili. Kita potong suka. Kita potong makan. Jadi Suhaili suka makan nasi dan mi sup. Senang kan? Okey, kita tengok ayat yang kedua. Rumah itu besar. Ayat 1. Rumah itu rumah Fazli. Ayat 2. Okey, jadi apa yang sama? Rumah itu. Bagus, kita potong rumah, kita potong itu, kita ambil rumah itu besar. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Okey, cikgu lupa potong. Okey, bila dapat ayat macam ni, rumah itu besar, rumah itu rumah Fazli. Kamu nak buh cikgu kata hubung, nak buh macam mana? Kamu tengok ni contoh cikgu buat. Rumah besar itu yang rumah Fazli salah kan? Tak sesuai kan? Kamu kena ikut sedap ayat yang sesuai. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Kat mana nak letak kata hubung tu? Kamu ikut kesesuaian ayat yang kamu rasa sedap dan betul. Takkanlah kamu nak buat rumah itu besar yang rumah Fazli. Salah kan? Jadi kena ikut yang sinonim lah. Ikut yang sesuai dengan ayat. Faham ke tidak? Faham. Okey, bagus. Kita tengok seterusnya. Kata hubung dia membahawa. Dia memberitahu kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ada benda yang sama tak dalam ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kalau tak ada, kita tak perlukan gugurkan apa-apa. Kita terus tambah kata hubung dia. Jadi, dia memberitahu bahawa, kata hubung, kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Tambah je terus ayat ni. Faham? Kalau tak ada benda yang sama, tak apa. Teruskan buat ayat. Okey, kita tengok yang terakhir. Apabila dia akan balik ke kampung, dia ada masa lapang. Apa yang sama dekat sini? Ya. Okey, bagus, pandai. Dia. Jadi kita potong dia. Dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Inilah ayat majmuk dia. Dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Jadi setakat ni faham kata ayat majmuk macam mana nak buat? Faham. Faham? Mudah ke susah? Okey, dong abang. Okey, dong abang kat depan. Amboi ayat ni. Susah ke senang? Weh, garang weh hati ni. Okey, bolehlah. Susah ke senang ni? Kalau cikgu bagi latihan, boleh buat tak agak-agak? Boleh kot. Tak apa, latihan kita hari ni guna Kahoot je. Kamu jawab online je. Tak perlu buat kat buku tulis. Cikgu faham, kamu pun tak nak tulis kan? Tak apa, kita jawab online je hari ni. Okey? Jadi itu sajalah ayat tunggal dan ayat majmuk pada hari ni. Sat je kita belajar. Jadi ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Susah ke? Senang. Senang kan? Okey, kita tengok latihan. Ni sekejap lagi kamu akan main lah dalam game tak game online ni. Tapi tak apa, ni cikgu bocok satulah kan. Ayah membaca surat khabar. Ayah menonton televisyen. Masa kamu sekejap lagi jawab ni, kamu ambil kertas, kamu ambil pen, kamu tulis.
Kamu potong lah. Jadi benda apa yang sama dalam ni? Benda apa yang sama? Ayah. Ayah. Okey, bagus. Okey, bila kamu buka game lagi, ini kan cikgu bersambil. Ini adalah apa? KH. Ingat kata hubung ya. Ni kata hubung dia. Jadi bila kamu masuk lagi Kahoot game ni, cikgu bagi contoh, cikgu bagi ayat lah. Ini adalah kata hubung dia, sambil. Ayah membaca surat khabar, ayah menonton televisyen. Kamu tengok benda yang sama adalah ayah. Jadi apa jawapan dia? Ni bocok lah satu. Ni. Yang ni adalah tempoh masa. Cikgu bagi 60 saat, iaitu bersamaan dengan 1 minit. 60 saat sama dengan 1 minit. Cikgu bagi lama dah. Ikutkan cikgu nak bagi 30 saat je. Tapi cikgu pick up. Lagi lambat lah kan kita nak pick up lagi. Cikgu pun kadang-kadang jawab pun pick up juga. Jadi cikgu bagi 1 minit. Kamu semua baca. Fikirlah jawapan dia. Ni ada tempoh masa dia. Okay, tengok. Ayah cikgu dah potong dah. Ayah membaca surat khabar sambil ayah menonton televisyen. Betul ke salah? Ayah. Salah sebab apa? Ayah. Ayah, bagus. Dia ada 2 kan? Salah dah. Kita tengok yang ni pula. Ayah membaca surat khabar sambil menonton televisyen. Betul ke salah? Betul. Cikgu tak tahulah jawapan dia. Betul kot. Ayah membaca surat khabar sambil menonton televisyen. Kita tengok yang ni pula. Ayah membaca surat khabar dan sambil menonton televisyen. Salah ke betul? Salah. Sebab apa salah? Ada dua. Dan. Ya, ada dua kata hubung. 2 kata hubung. Bagus, pandai. Ada dan kan? Betul, bagus semua. Bagus, Alhamdulillah. Nampak tak? Dia ada dan kan? Salah lah. Ada 2 kata hubung. Dia nak 1 je kata hubung. Tak boleh 2. Okey, ni dah salah. Tengok yang terakhir. Ayah membaca dan menonton sambil membaca surat khabar dan televisyen. Ambil ayat dia. Betul ke salah ni? Salah. Terang-terang dah salah kan? Nampak ayat pun dah pelik kan? Betul tak? Salah. Macam ni lah nanti. Okey? 60 saat tak apa. Lama 1 minit tu nak jawab tu. Lama. Jadi jawapan dia apa? Cikgu tak tahu lah. Cikgu rasa kamu pun tahu dah jawapan dia. Ini adalah soalan bocor. Yang pertama. Jadi ada apa-apa soalan? Ada. Amboi laju apa ni bak nak habis kelas kan? Laju no. Okey, sekian terima kasih. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Sekejap cikgu akan bagi link lah dalam grup. Kamu semua jawab je dekat online ni. Tak perlu tulis dalam buku tau. Jawab je secara online. Jadi okey, cikgu ambil kesempatan. Cikgu nak minta maaf semua kalau ada cikgu ada salah silap. Cikgu ada buat kamu terasa ke, ataupun cikgu ajar kamu tak faham ke, cikgu minta maaf. Okey, hari ini merupakan hari terakhir cikgu mengajar kamu. Cikgu dah habis dah praktikal cikgu. InsyaAllah minggu hadapan cikgu yang barulah, cikgu yang baru masuk ke Badawi, dia akan ambil alih untuk mengajar kamu bahasa Melayu. Cikgu tak pasti lagi sama ada dia ataupun cikgu Farah yang akan ambil alih. Jadi itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa pertanyaan apa untuk cikgu? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, sekejap nak buat latihan lah. Jangan lupa makan tau. Ingat. Okey, setakat ni apa cikgu ajar faham ke tak? Faham. Mudah ke susah apa yang cikgu ajar selama ni? Senang kan? Jelas kan? Okey, Alhamdulillah. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita dah belajar ayat tunggal, kita dah belajar ayat majmuk. Itu je lah, tak ada apa-apa pun. Itu je paling mudah. Ingat ya, kalau periksa, ingat tip cikgu tau. Kalau ada itu, berhenti dekat itu. Lepas tu, kata kerja tu semua ayat predikat lah. Subjek dan predikat. Ingat itu, okey? Jadi, cara nak buat ayat majmuk dia, ingat ya. Kalau ada benda yang sama, potong benda yang sama tu. Kecuali contoh yang cikgu bagikan. Hadif dan Aiman. Hadif tinggal di taman bertam perdana. Aiman tinggal di taman bertam perdana. Jadi apa yang kamu nak potong? Siapa boleh kita cikgu? Contoh ya, cikgu buat ya. Kelas, okey? Hadif tinggal, Allah tulisan cikgu pun, tinggal di bertam perdana.
Ni ayat 1. Ayat 2, Aiman silap. Tinggal di Alah. Aiman tinggal di Bertam Perdana. Okey, menapa yang kamu kena potong? Tinggal di Bertam Perdana. Okey, bagus, pandai. Potong tinggal di Bertam Perdana. Jawapan dia jadi apa? Jawapan dia jadi apa? Hadif dan Aiman tinggal di Bertam Perdana. Okey, bagus, pandai semua. Bagus Hayati, bagus semua yang jawab. Alhamdulillah. Itulah jawapan dia. Hadif dan Aiman tinggal di Bertam Perdana. Kata hubung dia kita tambah dan ingat ya, benda yang sama kamu potong. Okey, sama potong dan potong. Jadi Hadif dan Aiman tinggal di Bertam Perdana. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu ucapkan sekian. Terima kasih semua. Dah boleh pergi makan. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Okey. Sama-sama. Bye. Bye.